Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Okay, again, this video is the continuation of the previous chapter. So now we are in chapter 3, which is the topic under decision making. Alright, which the title is the nature of decision making. This is the most simple topic with simple keyword to be remembered. Alright, I just proceed with the learning objectives. Again, learning objectives is what you will target to understand along this chapter, which at the end of the chapter you may know how to define what is a decision making and what are the types of decision making. Ada two, program decision and non-program decision. And then types of condition under decision making, there are 4. And then the rationale of decision making ada 4 juga. Decision making process ada several steps to be remembered. And last but not least, group decision making techniques. And ada several juga yang you kena ingat. So straight to the point, what is a decision making? So according to this definition from this slide, it is the process. Dia tak ada banyak definition macam chapter 1. So ada satu je, senang you nak ingat. Tolong terus hafal lah. The process through which managers tu siapa? Orang people yang pegang post tu, pegang jawatan sebagai manager. Proses apa yang dia lalui? Dia first identify and try to resolve any kind of problems and capitalize on opportunities. Maknanya dia mencari peluang untuk terus maksudnya you tak mengalah. Dia capitalize on opportunities bermaksudnya dia mencari-cari peluang untuk terus hidup ataupun terus majukan bisnes, terus move on dengan adanya solution. Bermaksud bila ada satu masalah, you tak give up. You terus bincangkan tentang apa keputusan yang terbaik. And with that decision akan membantu untuk you terus naik. Okay? Selalunya decision making skill ni, manager memang ada. Dia kena ada satu kekuatan, keyakinan yang membuatkan dia confident this is the best decision. And apa jadi kalau tersalah buat keputusan, dia kena ready untuk plan B. That's why managers ataupun kita semualah biasanya dalam buat keputusan, you memang kena ada plan A, plan B, plan C. Dia punya alternative decision. Sebab kita memang senang untuk merancang lah. Kalau dalam Islamic terms, kita hanya mampu merancang. Allah yang menentukan. Macam itulah konsepnya dalam kehidupan, dalam perniagaan, dalam pekerjaan. Tak semestinya yang kita confident tu memang akan jadi seperti yang awak harapkan. Sebab contoh macam musim COVID yang sekarang yang berlaku, tak pernah kita duga kan. So memerlukan berpelbagai bentuk. Ini yang kita belajar setiap satu ni. Jenis-jenis decision making. Dia kategori program ke non-program ke. You tengok wabak COVID kita ni. And then jenis condition yang kita kena buat sesuai dengan apa yang berlaku. Okay. Lepas definition yang mana bawah tu dia kata the process by which a course of action is selected. Course of action tu apa? Tindakan awak, apa yang awak nak pilih di antara option 1. Awak ada 10 pilihan untuk buat keputusan. Tapi apa yang membuatkan awak pilih pilihan kelima? Ni kita panggil sebagai course of action yang kelima kita pilih, select as the way to deal with a specific problem. Kenapa? Ada reason yang kuat kat situ. So kalau tengok jenis types of decision making yang program and non-program. Program ni simple je awak nak faham. Benda yang structured, yang memang dah di plan, yang memang dah ada manual. Contoh berlaku je kesalahan tata tertib,
di kalangan pekerja, awak tahu nak buat apa. Awak tak perlu nak duduk, discuss, bincangkan polisi baru, tak. Dia adalah yang standard, yang diguna pakai bertahun-tahun. Selagi pekeliling ataupun polisi tak berubah, selagi tu awak kekalkan dengan hukuman yang sama. Itu program. Yang mana it is a repetitive decision. Repetitive tu apa? Repetitive ni keputusan yang berulang. Yang mana diguna pakai tahun lepas, tahun ni, tahun depan. Okay? Selagi tak ada isu ataupun selagi top management tak meeting semula, wujudkan akta baru dan sebagainya. That's why dia letak kat situ example, rules and regulations. Tapi non-program ni deals with unique, unusual, unexpected, benda yang macam exception, yang dia berkecuali, yang you tak jangka, yang you rasa benda ni tak biasa, tak pernah berlaku tahun-tahun lepas. Ni yang contoh pandemik COVID kita ni, dia kategori non-program, benda yang you kena susun balik, kena meeting balik. It is an unstructured, okay, and requires higher level management lah untuk buat keputusan. Okay, and it is a non-routine decision making that occurs in response to unusual, unpredictable, kan, benda-benda yang berlaku ni sekarang semuanya tak dijangka, tapi tetap kena hadapi. Alright, example, kalau kat sini dulu penyakit H1N1, tapi sekarang dah lagi banyak penyakit baru kan. Ni dulu slide lama lah, slide lama yang tak update, masuk tengah kecoh dengan H1N1. Tapi sekarang kita boleh kata pandemik COVID ni memang lagi dahsyat lah. Dia mengganggu seluruh sistem ekonomi seluruh dunia, and drag sampai hampir setahun tak pulih lagi, and sampai kerajaan terpaksa buat macam-macam lah sistem yang kita baru dengar ura-ura. Sistem darurat lah pula, darurat politik lah, darurat kesihatan. Kita tak tahu, wallahualam, tak tahu apa yang kerajaan akan decide. Inilah dia non-program. Tapi kalau kita ketepikan pasal pandemik COVID, kita ambil contoh lain, apa dia yang you boleh terfikir? Selain polisi-polisi tetap, benda yang unusual, yang you rasa tak pernah jadi ni. Kalau nak cakap kemalangan, memang ada polisi, memang dah automatic di bawah polisi akta apa yang sok-sok cover under kemalangan, apa polisi ni. So you kena fikirlah apa keadaan lain. Andai kata awak pemegang bisnes sendiri and benda ni berlaku, bersedia tak awak untuk duduk balik, cari solution yang mengejut, dan kita nak segera pula tu. Okay. And ada beberapa condition yang saya kata ada 4 jenis under decision making. Ada situasi tertentu di bawah proses decision making. First tu memang benda yang certain ni. Certain ni apa? Certainty ni adalah sangat pasti, yang memerlukan kepastian. Dia tahu apa yang akan berlaku dan apa yang tindakan yang dia perlu buat. Right, contohnya dekat sini dia kata, if you put 1,000 in the bank under fixed deposit account for a year at 5% interest, then the interest earned will be 50 ringgit after 1 year. Benda yang memang you tak payah fikir balik, kita calculate balik lah, tak payah. Ini polisi-polisi dekat contohnya bank, dia gunakan kaedah certainty, benda yang memang pasti, dan dia tahu risikonya rendah sebab dah pernah berlaku bertahun-tahun yang lepas, tak ada masalah. So ini memang pasti. Tapi ada satu condition yang membawa awak kepada situasi ataupun keadaan yang tak pasti, uncertainty. Contohnya, dia adalah maksud dia a condition under which there is not full knowledge of the problem. Benda ni jarang-jarang berlaku. Okay, and you tak ada knowledge tentang benda ni sangat, sebab maybe pernah berlaku sekali je lah contohnya. And reasonable probabilities for alternative outcomes cannot be determined. Sebab maybe yang pernah berlaku dulu pun, outcome dia, effect dia pun tak seperti yang awak nak. And then kemungkinan awak kena fikir, untuk masalah kali kedua ni, kena tambah baik sikit lah kita punya solution. Dia uncertainty, benda tak pasti. And a situation in which a decision maker has neither certainty nor reasonable probability about the outcome. So ini agak berisiko lah bila you ambil keputusan, you memang kena ready
banyak plan. Plan A, plan B, plan C, sebab tak pasti. Kalau yang certainty tadi, memang fokus pada plan A saja, memang run, tak ada masalah. Okay, yang ketiga, condition under risk, iaitu risikonya tinggi. Kalau uncertainty dia just tak pasti, dia boleh try and error lagi. Kalau A tak jadi, boleh pergi kat B, boleh pergi kat C. Tapi risk ni, dia refer to future condition that are not always known in advance, and decision maker is able to estimate the likelihood of certain outcome based on personal experience or secondary information. Some information is available, but it is not enough to answer all questions about the outcomes. Biasanya under risk condition ni, kita memerlukan orang yang berpengalaman. Sebab contohnya, orang yang main saham, contoh, dia nak teruskan beli ke jual. Saya tak tahu konsep tu, tapi saya pernah nampak lah buy, sell. Saya ambil tahu tentang proses main saham contohnya. Sangat berisiko. Kalau you salah klik, salah beli pada waktunya, silap-silap keuntungan masa tu, time awak beli tu, dia drop, jatuh, sangat-sangat berisiko. So memerlukan orang yang sangat-sangat berpengalaman. Dia boleh ada insting, dia boleh estimate. Estimate ni maknanya dia boleh anggarkan. Dia ada satu pengalaman dekat mind dia, dia yakin walaupun ni risiko tinggi, tapi dia yakin, okay, this is the time, masa yang tepat untuk kita beli sekarang, macam tu. Tapi kalau you sebagai orang yang tak berpengalaman, you need that advice daripada experienced people. Kerana apa? Yang kategori berisiko ni, dia tak adalah plan A, plan B lah. Once you pilih salah je, you kena tanggung lah risikonya. Okay. And last sekali, ambiguity. Dia hampir-hampir dengan uncertainty. Means the goal to be achieved or problem to be solved is unclear. Alternatives are difficult to define and information about outcome is not available. Dah lah contohnya macam ni nak bezakan dengan uncertainty. Uncertainty tadi plan A, plan B, plan C kan. Ambiguity ni, you sendiri susah nak set plan A apa, plan B apa, plan C apa. Sangat-sangat susah. Dalam keadaan satu situasi yang maklumat nak dapatkan tentang benda tu pun tak ada. Tak pernah terjadi. Kalau uncertainty tadi, dia pernah terjadi. And kalau ambiguity ni, dia sangat very unclear. Dia kalau kategori buat keputusan ni, ambiguity ni paling susah lah. Alright. Yang mana you kena buat, dia katakan kat situ alternatives are difficult. Alternatives ni yang saya kata plan A, plan B, plan C tu. Nak buat plan A pun susah, apalagi plan B dan plan C. Right? So kategori dia ikut yang senang. Certainty tu paling senang, kedua senang, ketiga yang berisiko, ambiguity tu paling susah. Okay, rational pun ada 4. Rational ni apa? Rational of decision making. Apa rationalnya? Kenapa kita kena buat keputusan? Apa yang menggerakkan kita buat keputusan? So, selalunya kita akan bermula dengan bila ada satu masalah, baru kita nak buat keputusan kan? So, kita kena mula dengan cari masalah. Investigate the situation. Contoh dah dengan masalah, tapi cari info tentang masalah. Itu maksud dia define the problem. And then diagnose the causes. Punca, cari punca pula. Tak semudah itu untuk buat keputusan. Tapi orang yang hebat dalam buat keputusan ni, awak akan nampak dia macam laju je rupanya. Kalau you tengok step by step, dia dah go through setiap satu ni. Dia cari punca. Okey, lepas nampak punca, awak nampak objektif yang nak dicapai. Objektif tu maknanya nak selesaikan punca tadilah masalah. And then you mula develop alternatif. Banyaklah, you akan stick creative alternatif. Banyak, buat list lah, nombor 1, 2, 3. And then jangan nilai dulu. Kenapa? Do not evaluate yet. Why? Sebab kalau you start menilai daripada nombor 1, you dah stop dah yang alternatif kedua, ketiga, keempat. Dia dah menghalang your mind. So, dari nombor 1 lagi, you dah open your mind, listkan dulu. Contohnya ada masalah kedatangan pekerja kan. Asyik absent je kan.
You dah terus jatuh nombor 1, hukum lah. Bagus ni budak ni, kena hukum terus lah, selalu masalah. You dah decide terus. Tak payah, patutnya kalau step yang kedua, you just okay, bagi warning letter. Mungkin kedua, bagi nasihat dululah. Nombor 3, pergi hantar training lah. So dia terbuka. Lagi banyak you biarkan diri you untuk listkan alternatif, lagi tinggi peluang untuk you dapat senarai yang panjang. Supaya apa? Tak terhenti. Kita tak bias dengan satu keputusan sahaja. Alright? And then nombor 4, bila kita pilih di antara banyak-banyak alternatif, kita kena pilih satu. Ini nombor 4. Evaluate the alternative. And evaluate tu ikut apa? Tengoklah. Di antara 10 list tu, dari segi masa membantu tak? Mana yang menjimatkan kos? Mana yang kurang risiko? And dah nampak yang paling banyak benefit tu lah yang you akan pilih. Itu last lah, you will select the best one. And last kali, you will implement and monitor. Implement bukan implementation saja. You kena monitor tercapai ke tak. Dia bagi solution ke atau makin tambah masalah. Okay. You must monitor the implementation supaya apa? Bila you kena tahu keputusan yang you ambil ni salah ke tidak. You nampak makin bermasalah, makin wujud konflik di kalangan pekerja. Contohnya you ni nak selesaikan konflik. You datangkan dengan satu keputusan. You pindahkan dia ke jabatan lain. You ingatkan that is the best decision. Tapi you tak monitor, you biar rupanya dia buat kacau dekat department lain. Tu masalah attitude pekerja. And you tak monitor, bahaya juga. Sebab dia akan mengundang 1001 lagi masalah yang lain. Okay. And how to monitor, you kena sentiasalah keep on advice dia ke, guide dia ke, and so on. Alright. So, second last topic ni under decision making, tentang proses, decision making proses. And then barulah kita cakap tentang apa teknik dalam decision making. So, chapter ni hanya ada berapa? 15 slide je. You tengok dulu proses. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proses. Step ni, proses ni dia kena ikut step yang betul. You tak boleh melangkau. Kalau kita minta dalam soalan. Tapi jangan risau. Untuk chapter 3 cuma keluar multiple choice dengan true or false. Short essay takkan keluar sebab short essay untuk test kedua bermula daripada chapter 6 sampai 10. So you just faham lah step dia. Ingatlah juga First you identify opportunities and diagnose the problem. Hampir samalah macam rational decision making tadi. Tapi rational ni bukan proses. Rational tu adalah kenapa you buat. You kena cari masalah. You kena apa? Siasat. You kena buat alternatif untuk solution. You kena pilih dan you kena implement. Tapi proses yang sebenar dari 7 ni akan bermula dengan identifying opportunities and diagnosing problem. Dia support kepada rational yang pertama tadi, iaitu you akan mula cari maklumat. You dengar konflik antara pekerja ni dengan pekerja ni. You orang tengah ni, you kena cari maklumat. You tak boleh berpihak di sebelah pihak sahaja. And then cari info yang tak bias. And then tengok report dia daripada tahun lepas. Contohnya you compare antara dua orang ni. And then you start to identify the objective, reflect the result of the organisation wants to attain. Both the quantity and quality of desired result should be specified because this aspect of the objective will ultimately guide the decision maker in selecting the appropriate course of action. Objektif dia kena short range atau long range. You kena tahu masalah ni. Objektif ni adalah berkaitan dengan masalah you nak selesaikan apa. Dia tentang you nak benda ni settle dalam masa seminggu. Itu short range. Maknanya kena decision yang cepat. Ataupun saya bagi tempoh dalam sebulan, 2 bulan konflik ni akan berakhir. So dia tak rushing. So you ada masa kan. So tengok you decide apa. And then generate the alternative yang support rational yang pasal alternatif tadi. Iaitu you mula set strategi. Mula-mula listkan dulu. Creativity and imagination
are often required in this step. Kenapa? You kena kreatif dalam listkan senarai. Janganlah terhad satu je, nanti you buntu. At the end, you cuma ada satu plan je. Kita nak banyak-banyak plan supaya you boleh timbangkan kemudian plan mana yang terbaik. Masa part evaluating tu. Itu evaluating tu part keempat. You start to evaluate mana bagus, pros and cons dia, mana paling banyak, mana paling sikit. And then reaching decision apabila you dah buat satu final choice. Lepas you buat kontra tadi, pros and cons, you mula buat satu keputusan bergantung kepada your careful judgement, penilaian you betul-betul tak bias, tak apa ni, you kena jadi profesional dengan mengambil kira efek dia selepas tu tercapai tak tempoh masa yang you target and so on. And bila you dah buat keputusan, you mula buat strategi nak laksanakan. Adakah you nak terus hukum ataupun tengok kepada keputusan you. Adakah you nak panggil sorang-sorang, you nak umumkan tengah ramai ke? You kena buat satu choosing implementation strategies. Step yang second last. When decision involves taking action or making changes, choosing ways to put this action. Ini pun kena berhati-hati supaya tak kacau awak punya plan ataupun objektif asal, supaya tak melanggar sensitivity. Antara kunci dia, sensitivity to those who will be affected by the decision. Kena hormat perasaan orang. Ni dah buat keputusan buat penat ni. Bila you announce dia, rosak semua. Sebab you tak set strategi. You kena plan. Bila dah decide tu, kenalah plan. Cost dia banyak mana. Apa yang terlibat. Contohnya, dah decide nak hantar staff yang bermasalah ni pergi training kan. Ada tak costnya? Ada bajet tak? Janganlah sampai masa nak buat, itu tak ada, ni tak ada kan. And then last sekali, you must monitor. Ini support rationale yang last tadi. Sebab kita kena pantau masa implement tu. No decision making process is complete until the impact of decision has been evaluated. Maknanya, saya boleh kata, kalau awak cakap, saya dah buat keputusan dah, proses decision making dah lengkap. Betul ke awak dah nilai dah? Belum. Itu tak lengkap lagi maknanya. Impact of decisions need to be evaluated. Kesan daripada keputusan tu, you kena nilai tercapai ke tidak, bagus ke, makin buruk ke. Baru bermaksud you dah monitor dan evaluate the feedback. You dah dapat feedback. Okay. Bermaksud kalau feedbacknya bagus, andai kata ada masalah yang sama berulang lagi, awak guna je the same strategi. Okay. Last but not least, tu saya kata topik ni mudah, ada 15 slide je. Right. Dan dia tak termasuk dalam your individual assignment. Okay. Ni just you fahamkan, hafal group decision making technique ada 1, 2, 3. Right. Ni perkara biasalah. You akan mula dengan brainstorming. Paling simple. You ada masalah, you panggil your staff, you mula tanya sorang. Brainstorming ni dia ada rules. Yang mana you tak nak orang terdiam. Brainstorming ni kita nak semua orang buka mulut. Luahkan. Dan you akan tanya nombor 1, apa dia? Nombor 2. Cara dia macam mana? Awak jangan nilai dulu. Awak jangan baru seorang awak dah letak pressure. Dia baru bagi idea, awak terus slash. Awak kata, salah tu tak boleh. Nanti orang kedua, ketiga dah malas nak buka mulut, malas nak bagi idea. So brainstorming ni adalah satu kaedah to enhance creativity dan encourage group members to generate as many ideas tau. Maknanya as possible. Selagi banyak, selagi boleh, lagi baguslah. On a given topic without evaluating them. You tak boleh nilai dulu. You terus terima nombor 1, okay, good. Nombor 2, okay, very good. Nombor 3, macam tu. Jangan nilai benda yang membuatkan diorang stop to give ideas. Okay. This can enhance creativity by overcome pressures for conformity. You nak develop suasana brainstorming yang bagus, you kena positif kat depan ni sebagai boss.
Dan diorang pun suka je nak bagi idea, tenang je tengok you. Okay, and focus on generating ideas daripada nak pilih. Baru seorang bagi idea, 2 orang, orang kedua ni you dah puji-puji lebih-lebih. Orang pertama dah rasa down dah. Apalagi orang ketiga, you dah, oh baguslah idea awak ni, saya suka. Awak seolah-olah dah decide. Tak boleh. Okay, itu brainstorming punya rules. Okay, kedua, saya biasa panggil NGT. Ni famous lah, Nominal Group Technique. Yang mana dia structured, dia sangat teratur. Dia proses yang designed to stimulate creative group decision making in which agreement is lacking or the members have incomplete knowledge concerning the nature of the problem. Individual members list their ideas on the specific problem and present the ideas at one time without discussion. Members' ideas are recorded so that everyone can see them. After all members' ideas are presented, the group discuss the ideas to clarify and evaluate them. Biasanya kita panggil dalam grup yang tak ramai, kita buat dalam bentuk grouping. Seorang listkan 10 idea ataupun cadangan, semua orang tulis lah. Okay, semua orang tulis tanpa dibantah terlebih dahulu, tanpa apa-apa perbincangan. So lagi seronok lah macam saya lah, macam awak ada cadangan topik tak? Listkan 10 company yang awak terfikir. So semua tulis 10 company. And then kita akan panggil, okay, seorang-seorang bagi 10 senarai tadi. So dalam kalau dah 5 orang dah 50 senarai, right? So kita akan suruh dia present. Semua orang akan dengar, semua orang akan menilai. And lepas present baru semua orang bincang. Saya rasa dalam 50 idea tadi, the best adalah idea orang yang nombor 2. Okay, kalau gitu kita ikut majority, nak pilih idea yang mana. So dah lah, tak ada isu. Tak ada isu terasa ke, gaduh ke, masak muka ke. Right, bagus juga ini. And satu lagi, Delphi technique. An approach that use the expert to make prediction. Biasanya ini lagi bagus, tapi untuk isu-isu yang berat, kita panggil expert, makna pakar-pakar daripada department ni seorang, manager, ketua ni seorang, duduk sama-sama bincangkan hal yang berlaku dalam company, yang mana tanpa contohnya benda ni boleh buat 2 bentuk lah. Sama ada selalunya orang pakar ni dia tak nak, dia ada masalah. Contoh profesor-profesor yang ada terlalu masalah kesibukan, kita tanpa dia datang pun masalah keputusan boleh buat. Macam mana cara kita buat sistem soal selidik ataupun bagi borang. Bagi borang, dia tulis hasil daripada idea dia, kita kumpul and then buat keputusan daripada hasil idea 10 orang pakar ni. Ini selalunya untuk masalah yang kritikal lah. Okay, dan keputusan tu awak pun tak boleh buat seorang-seorang. Kena ikut persetujuan semua juga. Okay, tapi communication boleh berlaku without face to face boleh. And then kalau kebetulan semua available lagi bagus, panggil depan-depan. Okay, jadi seronok lah. Delphi teknik ni antara yang bagus juga dalam company. And ada pros and cons. Ini penutup slide terakhir. Kebaikannya, wujudkan group decision making yang 3 benda saya cerita tadi. 1, information dan knowledge are available. Sebab kita panggil orang-orang yang kadang-kadang kita je tahu satu info tu, bila panggil ramai-ramai buat keputusan, lagi banyak maklumat kita dapat. And then lebih banyak senarai yang macam kita suruh list tadi kan, lagi banyak benda yang you tak sangka. Compare dengan you buat decision seorang-seorang. And lagi bagusnya, more acceptance on the final decision is likely. Kenapa? Sebab kita bagi diorang decide ikut majority, and enhance communication of the decision may result. Sebab kita bukannya shock sendiri, kita minta semua orang bercakap, bagi idea kan, dia enhance communication skill kita, and better decision generally emerge. Tapi ada masalah kalau
nak panggil-panggil orang ni kan kadang nak kumpul silap-silap 1 hari. Dia agak ambil masa lah. Alright? And compromise decision resulting from indecisiveness may emerge. Ada yang tak setuju, of course. So, kita nak satukan pilihan tu supaya semua orang setuju. Bukanlah senang. So, dia jadi kategori disadvantageous lah. Kena budi bicara juga. And then, one person may dominate the group. Sebab apa? Of course, dalam pengendalian membuat keputusan memang ada seorang ketua. Dan silap-silap keputusan tu based on apa yang ketua tu nak. Boleh jadi juga. And last sekali, group think may occur. Kenapa group think tu? Dia macam ni. Kalau kategori yang nominal group teknik tadi, kita pecahkan by group, silap-silap dia macam gang pula. Dia setuju ni sebab ada faktor dia berkumpulan ikut pada preferences dia. And then group ni pula tak suka, group ni dah jadi macam klik-klik pula kat situ. Itu antara keburukan lah, tapi kita masih boleh handle lah kalau deal dengan orang-orang yang matured ni, senang. Okay, itu saja untuk chapter 3. So again, kalau yang awak kena hafal ataupun faham lah, right? Tengok balik dia punya objektif lah, definition tadi. And then ingat types ada 2 je, program and non-program. Then types of condition ada 4, kan? Certainty, uncertainty, ambiguity dengan risk tadi tu. And then the rational pun ada 4. Kenapa kena buat keputusan rasionalnya? Sampailah part monitor. Tapi proses ada 7. And last sekali group decision making techniques, iaitu kita buat keputusan bukan seorang-seorang, ada 3. So setiap group decision making techniques ni ada pros and cons. Dah, itu saja untuk chapter 3. Ada masalah, boleh PM saya lah untuk soalan. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.